dalam superclass. Okay, daripada kelas subclass. So dog ni adalah subclass kepada animal. Okay, super.move. So dalam move kita nak panggil method move. Sekarang ni keluar tutorial point kan Azmira? Keluar sir. Okay. Sekarang bila kita tengok sini, dalam method move iaitu di dalam kelas dog, kita akan bagi method move yang terdapat di dalam superclass. So kaedahnya digunakan super. Super maksud dia akan merujuk kepada superclass. Sama ada dia nak refer kepada variable ataupun nak refer kepada method. So dalam kes ni dia nak refer kepada methods. Okay, itu je. Itu je. Dah habis untuk apa ni? Chapter overriding. So kemudian polymorphism. Mana polymorphism? Okay, dah habis ni. Just next page. So dia akan pergi ke polymorphism. Ini dia cerita berkaitan dengan apa ni? Interface ni kita akan tengok. Interface, apa polymorphism nanti kemudian abstraction nanti saya akan sentuh kemudian. Encapsulation. Okay, encapsulation yang saya tekankan kepada kita nak protect data yang terdapat pada instance variable yang berjenis private. So kita buat getter method, kita buat setter method. Ini termasuk dalam encapsulation. So you all dah belajar encapsulation. Saya pun dah buat video berkaitan dengan encapsulation. Okey. Kemudian kita kembali kepada kuliah kita. Kembali kepada PowerPoint week 6. Week 6 ni sekarang keluar PowerPoint slide ke? Azmira? Keluar. Okey. Okay, sekarang ni kita tengok okey. Kita nak tengok kepada apa ni? Mana? Ini yang bahagian polymorphism. Yang ni saya tak sentuh lagi lah. For example, polymorphism ni is an object-oriented concept that allows us to create a style software design that deals with multiple objects. Okay, it's an object-oriented concept that allows us to create versatile software design that deal with multiple objects. Okay, multiple object maksud objek yang kita create daripada sesuatu kelas. Okay, the term polymorphism literally means having many form. Okay, poly banyak, morphism bentuk. Okay, banyak bentuk. Poly banyak, morphism bentuk, banyak bentuk. Can refer to multiple type of related object over time in consistent way. Polymorphism is one of the most elegant use of inheritance. So digunakan dalam inheritance juga. A polymorphic reference is a variable that can refer to different type of object at different point in time. Ingat tak kita buat tadi? Animal B equal to new dog. Animal kita guna tadi apa ni? Saya tulis kat sini lah. Animal kita guna tadi. Kemudian B equal to new dog. Nampak? Itu maksud dia. Polymorphic reference. Okay, selalu kita guna sini dog kan. Tapi manakala animal ni adalah superclass kepada dog. Dog ni adalah subclass kepada animal. So kita boleh buat polymorphic reference. Okay, ini contoh lah. Okay, saya buang takut nanti salah faham. Okay, a polymorphic reference is a variable that can refer to different type of object at different point in time. Okay, in other point, a reference variable of a superclass. See, a reference variable of a superclass type can point to an object of its subclass. Ini yang saya buat tadi ni. Saya upkan sikit benda ni. Okay, saya buat tadi kan. Saya nak kecilkan sikit.
Okay, sebab tadi animal. Okey sangat. Besar sikit. Sebab animal. Okay, siap. Kecil sikit. Okay. Kecil lagi. Okay. Animal sebab animal. B equal to new DOG. Nampak? In other words, a reference variable, ini a reference variable ataupun kita sebut sebagai object reference variable. B ni adalah object reference variable. B ni adalah object reference variable of a superclass type. Maksud of a superclass type bagi animal. Animal ni adalah superclass kepada dog. Kita tahu animal ni adalah superclass kepada dog. Can point to an object of its subclass. So kita tahu B ni boleh refer ataupun boleh point kepada objek yang kita create daripada kelas subclass. Okay, daripada kelas subclass. Dog ni adalah subclass kepada animal. Animal ni adalah superclass kepada dog. Ini yang dimasukkan dengan statement di sini. Okay. So reference variable di sini merujuk kepada B. Superclass type merujuk kepada animal. Object of its subclass merujuk kepada dog. Okay. Faham? Saya harap you all faham. Okay. It is used to develop generic code for a variety of application. Kita tengok contoh ya. Contoh. Allah, saya tak admit lagi. Azimah Ahmad Nazir. Okay. Kita tengok contoh kat sini. For example, if the holiday class is used to derive a class called Christmas, then a holiday reference could be used to point a Christmas object. Apa maksud kat sini? Sini dia tak dia terlupa letak satu benda. Okay. Contoh sini ya, kalau ikut kelas public class confuse pula. Public class CHRI. Apa yang saya buat ni? Pergi ke atas pula. Allah. Okay. Public class Christmas equal to extends kepada holiday. Kita tahu Christmas ni adalah sejenis holiday. Sejenis kan? Adalah holiday. Christmas ni adalah is a relationship. Christmas adalah holiday. Okay? Christmas adalah holiday. So you boleh buat macam ni lah. Holiday ni adalah superclass. Kita tahu holiday adalah superclass. Dan Christmas ni adalah subclass. Bermaksud objek akan di-create daripada subclass. Okay? Faham tak? Boleh faham? Okay, sini saya buat kecilkan sikit. Okay? Ini contoh yang boleh tengok. Okay? Okay, kemudian saya harap you faham. Okay, kesemua adalah subclass kepada holiday. Ini dia tunjuk dari sini. Okay. Polymorphism allows a single variable to refer to objects from different subclasses in the same inheritance hierarchy. Okay, hierarchy. Okay, saya ingat saya akan ambilkan sampai slide ni. Part 2, part 3 saya akan buat video sendiri. Okay, nanti kalau you all tak faham, you all tanya saya lah. For example, if cat and dog are subclass of pet. Cat and dog ni adalah subclass pada kelas pet. Pet ni apa? Pet ni adalah binatang kesayangan. Cat and dog adalah binatang kesayangan. Then the following statement are valid. Boleh. Sama juga menerangkan kepada yang sebelum ni. My pet equal to ataupun you boleh buat kalau yang satu kali kaedah lagi, ini dia buat dalam dua baris. Kalau you nak buat dalam satu baris, Allah. Jadi okay, kalau buat dalam satu baris, you boleh buat. Ini saya buat saya jadikan Allah shape online. So,
hitam. Saya buat macam tu. Saya berwarna nampak? Tak tarik ya. Saya berwarna yang okey. Boleh lah. Okey. Saya ini dalam satu line you boleh buat seperti berikutlah. Okey, mypad.new. Okey. Ataupun ini buat satu lagi. Okey, pad. Okey, sama juga. Okey. 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 Tu tak ada masalah lah. Sama aja. Okey, so jenisnya adalah jenis superclass. Okey, pad ni adalah superclass kepada kelas dog dan juga kelas cat. So you boleh buat ini adalah polymorphic reference. Okay, ini apalah yang biarkan. Okay, roster. Apa roster? Roster ni dalam bahasa Melayu dah. Ini saya cari dalam kamus. Roster ni adalah senarai nama. Okay, roster ni adalah senarai nama. So saya create object. Ini dia gunakan konsep apa ni? Ini dia gunakan konsep array of object. Okay, menggunakan konsep array of object. Okay, ada lagi yang saya nak kena approve tak ada. Okay, so roster ni bermaksud senarai nama. So senarai nama bermaksud kat sini, apa yang you faham kat sini? Student ni adalah superclass kepada kelas graduate student. Okay, kita tahu student ni adalah superclass kepada kelas graduate student dan juga undergraduate student. Dan kita reverse balik, graduate student dan undergraduate student adalah subclass kepada kelas student. So, you boleh buat macam ni lah. Salah satu lagi you boleh buat. Roster kosong, index kosong, you akan create object daripada kelas graduate student. Roster 1, roster 2, you akan create object daripada kelas undergraduate student. So, mereka ni, graduate student dan undergraduate student merupakan subclass kepada kelas student. So, you boleh buat seperti ini. Okay. So, you boleh nampak macam ni lah. Ini dia menggunakan konsep array of object. Array of object. Kita bukan simpan berkenaan dengan primitive data type. Okay. Kita simpan object. Kita sebut object. Ini objek itu, objek 2, objek 3. Tapi jenisnya adalah jenis objek adalah objek yang berlainan. Okay. Ini graduate student, undergraduate, apa. Okay. Ini adalah roster. Okay. So, sebelum ni kita gunakan contoh. Apa maksudnya ni kat sini? To complete the course grade using the roster array, we execute, ini contoh roster I, roster kosong dot complete course grade. Contoh kita tengok sebelum ni ada indeks kosong graduate student, objek yang di-create daripada graduate student, dan indeks 1 dia merujuk kepada objek daripada undergraduate student. Kita gunakan dua ni dulu. Graduate student pada indeks kosong, undergraduate student daripada indeks 1. Okey. Kalau sistem implement benda ni, apa maksud dia? Apa maksudnya? Roster kosong dia merujuk kepada objek yang kita create daripada kelas graduate student. Roster 1, roster indeks 1 dia merujuk kepada objek yang kita create daripada kelas undergraduate student, graduate and undergraduate. Bermaksud bila kita buat compute grade, so compute grade roster kosong dot dia guna ni compute course grade. Okay, roster I dot compute course grade. So maksud kalau I kosong, roster kosong compute course grade. Kalau indeks 1, roster 1 dot compute course grade. Bermaksud compute course grade ni adalah metod yang terdapat di dalam maksud compute course grade ni adalah metod yang wujud pada kedua-dua subclass, yang wujud pada kelas graduate student dan wujud juga pada kelas undergraduate student. Saya ulang balik. Bermaksud compute course grade ni adalah metod yang wujud pada kelas graduate student dan wujud juga pada kelas undergraduate
student. So complete course grade wujud pada kedua-dua kelas, di mana kedua-dua kelas ni merupakan subkelas kepada kelas student. Nampak? So bermaksud, apa maksudnya? Complete course grade tu merupakan metod yang kita mungkin tidak override yang terdapat dalam kelas student. Okay, yang terdapat dalam kelas student. Okay. Nampak? Okay. Itu maksud yang saya kata. Complete course grade ada pada kelas grade student, and complete course grade ada pada kelas undergraduate student. The instance of, satu instance of. The instance of operator can help us learn the class of an object. Okay. Contoh sini. Okay, contoh di sini. Kita nak tengok, kita nak kira. Contoh kat sini, mana dah? Contoh, katakan ada size array dia adalah 40 orang. Size array adalah 40 sebab dia stop dari indeks 39. Okay. So daripada 40 orang student ni, daripada 40 orang student ni, dia daripada roster bilangan student yang terdapat, bilangan student yang contoh katakan dalam satu dalam satu bangunan, okay, dalam satu dom yang besar, bilik yang besar terdiri daripada student undergraduate dan terdiri daripada student postgraduate. So you nak tahu bilangan bilangan student yang datang daripada undergraduate, dan you nak tahu bilangan student yang datang daripada postgraduate. So you nak tahu berapakah bilangan student postgraduate dalam dorm tersebut, berapakah bilangan undergraduate daripada dorm tersebut. Katakan roster ni merujuk kepada bilangan student dalam dorm. So you boleh buat seperti berikut. Okay. So contoh, okay, you nak tahu berapakah bilangan student undergraduate dan bilangan student postgraduate ataupun graduate. So kita boleh gunakan kaedah instance of. Okay, kita boleh gunakan instance of. Okay. So kalau if roster I is turned off undergraduate, so bilangan ataupun counter undergraduate akan meningkat. Okay. So kalau contoh saya cara nak tambah untuk graduate. Graduate ni saya up sikit ni. Okay. Kalau saya buat satu lagi, yang ni saya buat ke sini. Apa ni? Saya kena kecilkan sikit ni. Okay. Saya besarkan sikit. Okay. You all nampak dengan jelas. Okay. So kalau postgraduate macam mana nak buat postgraduate? Postgraduate katakan postgraduate saya buat INT ni huruf kecil lah. Graduate ni maksud postgraduate count. Okay, saya buat tak kosong, kemudian saya nak kira bilangan postgraduate ataupun graduate. Okay, else saya copy balik sini, saya copy dan saya letak di sini. Nak tahu bilangan postgraduate. Okay, if roster I, apa yang kita gunakan pada subclass tadi? Kita tengok, kita gunakan graduate ni. Ni kita create objek daripada kelas undergraduate. Ini kita create objek daripada kelas graduate student. So kita boleh copy, Ctrl C, kemudian saya letak di mana? Saya gantikan di sini. Okay, nampak? So kita beritahu bilangan graduate. Saya graduate count. So saya letak sini graduate, Ctrl C and then Ctrl V. So kita dapat tahu bilangan undergraduate berapa dan bilangan postgraduate ataupun graduate berapa. So dengan kaedah seperti berikut. Okay. Saya harap you all faham. Okay, penggunaan instance of. Okay, instance of ni bila melibatkan objek, dia melibatkan inheritance. Okay, melibatkan inheritance. So dia akan, di mana dia akan
detect benda ni. Dia akan detect semasa you create object. Masa object you create object kat sini ni. New graduate student, new undergraduate student. Kat sini dia akan detect. Okay, itu saja. Kemudian dua slide lagi, kemudian kita stop. Okay, casting object. Casting object. Sebelum ni casting. Casting ni saya you nak tengok tak casting tu bagaimana? Saya share lah casting. Casting kita pergi ke ni. Kita pergi ke Allah rasanya. Java tutorial untuk apa? Untuk ni, untuk WT School. Java casting, Java type casting. Java type casting. Java type casting. Benda ni you all dah belajar pada semester 1. Casting. You nak cast, contoh ada nombor integer dengan double. Nilai double, contoh kat sini, nilai double adalah lebih besar daripada nilai integer. Contoh kita kat sini, nilai double, julat nilai double adalah lebih besar daripada float. Float adalah lebih besar daripada long, long lebih besar daripada integer, integer lebih besar daripada char, char lebih besar daripada short, short lebih besar daripada byte. Ini adalah dia punya hierarki. Okay, so kalau you nak buat, dia ada dua kaedah, widening casting dan narrowing casting. Kalau widening casting ni, apa widening casting ni? Widening casting ni, tengok, kita nak cast daripada integer, kita nak cast daripada integer ke double. My A ni adalah integer, my double ni adalah double. Kita nak cast, ini adalah automatic casting, kita sebut sebagai widening casting. Sebab bila kita tengok sini, range julat bagi nilai integer adalah lebih kecil daripada julat nilai double. Julat nilai double adalah lebih besar daripada integer. Okay, so bermaksud sekarang ni you all ada pada WT School kan? Azmira? Ya, sir. Okay, bermaksud julat kecil kita boleh masukkan kepada julat yang besar. Nilai integer kita boleh casting ke bentuk double. Tak ada masalah, automatic casting into double. Tapi kalau narrowing casting ini adalah narrowing casting. Double mempunyai julat yang lebih besar daripada integer. Double mempunyai julat nilai yang lebih besar daripada integer. So you nak masukkan julat yang besar kepada julat yang kecil. Tadi you masukkan integer ke double tak masalah, kecil ke besar. Sekarang ni double mempunyai julat nilai yang besar. Double ke integer you kena buat casting. Okay, you buat casting. Contoh, nilai double adalah 9.78. Bila you casting kepada integer, so dia akan dapat 9 saja. Dia akan ambil nombor sebelum titik perpuluhan. Ini casting. Okay. So sekarang ni apa beza dengan object casting? Ini adalah primitive data type casting. Primitive data type casting. Sekarang kita tengok casting berkenaan dengan object. Okay, object casting. Di mana object casting? Oh, okey, silap. Ni apa ni? Silap lagi. Ya Allah, mana? Kat mana ni? Kat mana saya letak? Ni, sini. Okey. Okey, sekarang object casting. So, object casting ni dia akan melibatkan situasi atau senario superclass dan subclass. Superclass dan subclass. Okay, superclass dan subclass. Okay, so sekarang ni apa yang dimaksudkan dengan objek? Objek. Objek, tengok saya tunjuk satu lagi, saya bawa ke you all satu lagi kepada kelas, kepada satu lagi. Di mana dia? Di mana dia? Okey, ni. Okey, ini saya ambil daripada buku Liang, Introduction. Sekarang ni keluar PDF file kan? Azmira? Keluar, sir. Okey. Sekarang ni tengok objek. Itu saya nak tengok objek ni, saya tak sempat. Atau mesti dah terlupa lah. Apa maksud objek? Objek ni?
Okay, bermaksud apabila you create satu kelas, tak kira lah kelas apa pun, public class employee ke, public class student ke, public class staff ke, secara indirectly dia akan extend object. Dia akan extend object. Contoh you buat tadi, public class animal. Indirectly public class animal ni dia akan extend object, tapi you tak nampak lah benda ni. You takkan nampak benda ni. Okay, you takkan nampak benda ini sebab bermaksud objek ni adalah root. Root ni apa root? R-O-T, akar. Root ataupun yang orang pertama, root ni. Root ni adalah akar ataupun super kelas bagi kelas yang kita create. Okay, bagi kelas yang kita create. Itu bermaksud objek. You create objek, you create class employee ke, you create class student ke, indirectly dia akan extend objek. Sebab objek ni adalah super kelas kepada kelas yang kita create. Okay, sekarang saya kembali semula ke mana ni? Ke 6. Okay, tengok sini. One object reference can be typecast into another object. Sekarang ni, objek ni adalah super kelas kepada kelas student. Okay. Objek ni adalah super kelas kepada kelas student. Sebab bila kita create kelas student, indirectly student ni adalah subclass kepada kelas objek. So ini kita sebut sebagai apa ni? Implicit casting. Ingat tak kita buat tadi? Kita nak casting daripada integer ke double. Kita nak casting daripada integer kepada double. Kita nak buat casting ataupun kita nak masukkan nilai integer kepada double. Itu yang dimaksudkan dengan implicit casting. Okay. Tetapi apa maksud dengan explicit casting? Explicit casting. Kalau implicit casting ni, yang ni adalah superclass, yang ni adalah subclass dalam masalah. Tapi kalau explicit casting, you kena letak apa ni? Benda ni. Macam kita buat tadi, apa ni? Saya buat kat bawah lah. Saya buat tadi contoh double. Double saya letak N1 sama dengan 30, saya buat 2.5. Allahu Akbar. 2.5. Okay, kemudian saya buat integer. Okay, integer N2. So saya nak casting, saya kena buat RNT kepada N1. Sebab N1 ni adalah double. Kita nak masukkan nilai yang besar kepada nilai yang kecil. Double. So you kena buat casting. Okay, kena buat tak benda ni. Okay, nampak tak? Sebab apa dia buat casting? Tengok tadi O ni merupakan variable yang akan merujuk kepada objek yang kita create daripada kelas student. O ni akan merujuk kepada objek yang di-create daripada kelas student. Okay, kelas student ni adalah subclass kepada kelas objek. Objek ni adalah superclass kepada kelas student. Kemudian kita nak membuat casting balik. Kita nak casting kepada student. Dia tahu O ni jenisnya adalah superclass. So superclass dia nak casting kepada subclass. Superclass kita nak casting balik kepada subclass. So you kena letak apa ni? You kena letak ni apa ni? Kurungan. Dan nyatakan jenis apa yang you nak membuat casting. Okey, itu je. Kemudian okey, itu maksud dia. Konsep dia sama macam kat sini. Okey. It is always possible to cast an instance of a subclass. It is always possible to cast. Sebelum ni saya buat satu contoh lah. Integer n3 sama dengan 3. Okey. Kemudian Allah. Double. Kemudian saya buat n4. Okey. Kemudian saya buat n3. Ini implicit. Integer nak dimasukkan kepada double. Nilai kecil masukkan ke nilai besar, you tak perlu letak kurungan. Tapi bila nilai besar nak masuk ke nilai kecil, nilai besar nak masuk ke nilai kecil, you kena letak casting. Dia sama seperti benda ni, objek casting. Yang besar bermaksud superclass, yang kecil bermaksud subclass. It is always possible to cast an instance of subclass. New student to a variable of
to a variable of superclass. To a variable of superclass. Maksud dia ni. Okay. Possible to cast an instance of subclass. Instance of subclass bermaksud objek yang kita create daripada kelas subclass to a variable of superclass. Maksud variable ni berjenis superclass. Superclass objek ni adalah kelas objek ni adalah superclass kepada student. Because an instance of subclass is always an instance of superclass. Because an instance of subclass is always an instance of superclass. Itu dia punya reason ya. Okay, kemudian when casting an instance of superclass to a variable of each subclass known as downcasting. Benda ni, yang ni merujuk kepada yang ni. Saya ulang dia. Yang ini, penerangan ni adalah merujuk kepada yang ini. Merujuk kepada yang ni. Okey. Tetapi statement ni adalah merujuk kepada yang ni. So, daripada superclass, daripada object reference superclass, you nak casting kepada subclass, you kena gunakan explicit casting. Okay, explicit casting. Okay, must be used to confirm your intention to compiler with the subclass name cast notation. So you kena faham lah benda ni. Okay, so pastikan yang ni sama dengan yang ni, student. Okay, for casting to be successful, you must ensure the object to be casted is an instance of the subclass. For casting to be successful, casting ni bermaksud you nak buat casting kepada subclass, superclass kepada subclass. You must ensure the object to be cast is an instance of the subclass. Tengok sini. Object is a superclass kepada kelas circle. Circle adalah subclass kepada object, kepada superclass object. Okay. My object instance, okay, ni kita tengoklah. My object instance of circle. Okay, so ini kita tengok adakah dia instance kepada subclass. Okay, circle ni adalah subclass kepada kelas object. If my object instance of circle, jika my object ni adalah kita create daripada kelas, jika reference ni merupakan instance kepada objek yang kita create daripada kelas circle yang ni, so dia akan true lah. So dia akan buat the circle derivative is, so dia akan buat casting semula. My object dot get delimiter, so dia casting kepada kelas subclass, itu kelas circle. Okey, ada lagi? Itu je saja. Okey. Terima kasih semua. Sekarang ni saya dah ambil masa you all banyak. Okay, InsyaAllah saya akan buat video seperti ini dan saya akan letak dalam ni. Mungkin untuk perjumpaan saya online kita akan buat sekejap saja. Okey, kita berhenti setakat ini. Ada apa-apa soalan yang you all nak tanya? Kalau you all nak tanya, you boleh unmute you punya speaker, mic. Okay, itu saja. Okey, saya boleh stop recording.